Assalamualaikum dan juga salam satu Malaysia. Bersua kita sekali lagi dalam rancangan Anjung Bistari. Diharapkan anda semua yang berada dekat rumah tu sihat-sihat di samping keluarga. Mungkin anda tertanya-tanya ya, kenapa saya pakai jaket macam ni? Sebab keadaan kat sini sejuk. Sebab saya berlatar belakang dengan Gunung Kinabalu yang merupakan gunung tertinggi di Asia Tenggara dan juga telah pun diwartakan menjadi tapak warisan dunia. Kalau anda nak tahu apa dari ada di sini, pastikan anda bersama dengan saya sampai ke akhir rancangan nanti. Menarik minggu ini, pelbagai pilihan sayur-sayuran segar tanah tinggi Kundasang. Keajaiban minuman herba Puku Dita dan Tagal Sungai Moroni menawarkan urutan ala spa Fish Massage. Taman Kinabalu atau Kinabalu Park merupakan pintu masuk utama jika ingin berkunjung ke daerah Kundasang, Ranau Sandakan dan beberapa daerah lain di Sabah. Kalau nak mendaki Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter dari aras laut, inilah lokasinya. Bagi anda yang ingin menyaksikan keindahan Gunung Kinabalu dari dekat dan menikmati udara yang segar, singgahlah di sini. Makin cantik kamu ya. Lama tak lama lah. Sebab apa saya dapat tengok Gunung Kinabalu ni? Saya rasa macam nak daki. Tapi Ifan ni datang cepat sangat lah. Tak sebab saya nak daki. Tersedia jalan dengan kampung Ifan? Apa nama? Tersedia? Kampung Ifan kat mana ni? Kat di situ Malaysia mungkin Kundasang. Oh, di sana. Apa menarik ada di kampung Ifan tu? Ya, macam-macam macam mana tu? Tinggal dekat-dekat hati ni suka dengan sayur-sayuran kan? Bukan. Macam awak. Macam saya? Macam awak ke? Kamu ni kalau mungkin nakal lah. Jom kita ke sana. Komuniti Satu Malaysia Mukim Kundasang meliputi 19 buah kampung di daerah Kundasang, Sabah. Lokasinya yang terletak di lereng gunung tertinggi di Asia Tenggara, Gunung Kinabalu memberikan pemandangan yang amat indah. Ditambah lagi dengan cuaca yang sejuk, maklumlah kawasan tanah tinggi. Kalau di Semenanjung ada Canberra Highlands, di Sabah pula ada Kundasang, yang pasti panorama di sini memang memukau. Lebih 10,000 penduduk di sini, majoritinya daripada suku kaum Dusun. 90% beragama Islam, manakala selebihnya Kristian. Dari Gunung Kinabalu, Eva bawa saya melihat aktiviti tanaman sayur-sayuran yang sememangnya menjadi sumber pendapatan utama penduduk di daerah ini. 80% penduduk di sini bekerja sebagai petani. Kundasang merupakan nadi atau pusat penghasilan dan pengeluaran utama sayur-sayuran di negeri Sabah. Kiranya peniaga dari seluruh daerah akan datang ke sini untuk mendapatkan bekalan pelbagai sayur-sayuran yang segar. Malah ada juga peniaga yang datang dari Brunei. Bukan sahaja sayur-sayuran, bunga pun ada jual di sini. Terletak di Kampung Muhibah, Hatili Nordin, 42 tahun, anak jati daerah Kundasang, memilih untuk berbudi pada tanah tumpah darahnya sendiri dengan menanam pelbagai jenis sayur-sayuran kontan sejak lebih 20 tahun lalu. Berkeluasan 4 ekar, Hatili bukan sahaja memiliki kebun sayur di sini, malah di kawasan Mesilau juga. Dengan modal awal RM5,000, kini beliau memperoleh pendapatan lumayan dengan meraih lebih RM5,000 sebulan. Apa abang tanam di sini? Ya. Saya lihat sayur-sayuran kat sini nampaknya tak berapa segar, abang. Keadaan sekarang musim tidak berapa bagus, jadi sayur-sayur pun banyak yang rosak. Oh, rosak? Ya. Jadi kalau rosak, harga dia melambung tinggi lah? Harga sekarang memang melambung tinggi. Jadi musim bila yang sesuai agaknya? Sesuai menanam pada bulan April hingga bulan November. Jadi macam mana pula dari segi penjagaan sayur-sayuran di sini? Bila musim sekarang cuaca tidak berapa bagus, penyakit pun kurang, tapi masalah dia disebabkan air yang terlampau banyak, menyebabkan sayur pun tidak berapa jadi lah.
Hatili merupakan salah seorang daripada lebih 300 orang pengusaha tanaman sayur-sayuran di daerah Kundasang. Walaupun terpaksa bersaing, namun ia tidak mematahkan semangat Hatili untuk terus berusaha menanam dan menghasilkan sayur-sayuran yang segar untuk dipasarkan. Sayur-sayuran di sini dijual secara borong kepada peraih dengan harga yang murah. Bunga kobis dan brokoli dijual RM5.50 sekilo, lada benggala RM7.50 sekilogram dan RM4.50 sekilogram bagi cili merah. Harga bagaimanapun berubah mengikut pasaran semasa. Aduh, letihnya Ifah. Aduh, penat lah ni. Lutut ni dah longgar ni. Sini bukit, sana bukit. Agak orang kat sini tak penat ke hari-hari pejak bukit? Orang dah biasa. Yelah, dah biasa pun. Kalau hari-hari pejak bukit, pinggang pun boleh patah. Ada cara dia. Oh, ada caranya. Caranya bagaimana? Minum minuman herba. Minum minuman herba. Ya. Nanti gunung pun dia boleh naik. Gunung Kinabalu? Oh, kalau macam tu, saya nak minum hari-hari lah. Boleh bawa kau. Pandailah kau. Inilah kita pergi sana. Puku Dita atau juga dipanggil Paku Dita mula ditemui pada tahun 1942 oleh porter terawal yang mendaki Gunung Kinabalu di kawasan hutan sekitar 7 km dari Gunung Kinabalu. Selepas meminum air Puku Dita, badan mereka kembali sihat dan bertenaga. Minuman kesihatan ini menjadi amalan sebahagian besar penduduk di sini. Sejak lebih 5 tahun lalu, minuman Puku Dita mula dibotolkan dan dijual di bawah produk homestay Walai Toko, Kampung Sinisian, Kundasang. Jadi untuk buat air ni, dia ambil pokok buah dia ke ataupun akar? Kita ambil daripada kulit dan akar. Oh, kulit dan akar. Buah Puku Dita tak boleh? Jarang kita gunakan buah. Oh, ya ke? Jadi apa antara khasiat-khasiat minuman ni? Mengikut secara tradisional, Puku Dita ini sangat berkhasiat untuk pertama menambahkan kesehatan badan, melancarkan peredaran darah kepada mereka yang baru bersalin, dan juga paling sesuai untuk darah tinggi, distrik, dan melegakan migrain. Dan banyak lagi kau. Dan banyak lagi lah. Ya. Jadi untuk lelaki apa khasiat? Biasanya kalau macam orang di kawasan Ranau sini dia kebanyakannya penanam sayur. Jadi paling sesuai untuk lelaki bagi mereka yang bertani atau bercocok tanam. Dan paling sesuai paling bagus untuk sakit pinggang. Untuk sakit pinggang lah. Yelah, dah bawa semua berat, pinggang sakit. Lebih istimewa, produk ini sudah memenangi sebagai produk homestay dan Puku Dita terbaik tahun 2010 di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar Negeri Sabah. Minuman ini boleh dibeli dengan harga RM3 sebotol, diminum 2 kali sehari. Nak memasak air minuman kesihatan ini memang mudah. Caranya, masak 200 gram kayu Puku Dita dengan 1 liter air hingga menggelegak. Boleh juga dimasukkan sedikit halia. Apabila dah masak, tuang ke dalam cawan. Tambahkan 2 sudu kecil madu asli. Kacau, sejukkan seketika dan bolehlah diminum. Kalau nak coba sikit. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada rasa gelat kan? Ya, boleh tengok. Saya rasa sistem peranakan sih sudah bagus. Ya. Dia naik. Dia Dia punya sistem peranakan bagus di sana. Mungkin juga. apa rasa? Sikit. Pahit sikit.
Jadi pada anda semua minumlah apa nama? Pukulita. Selepas minum air Pukulita tadi, saya rasa bersemangatlah pula nak berjalan-jalan melihat keunikan Kundasang ni. Salah satunya ialah Kundasang War Memorial. Kundasang War Memorial terletak di Pekan Kundasang, merupakan tugu peringatan sempena memperingati askar-askar Australia dan British yang ditawan oleh tentera Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Sebaik melangkah masuk, rasa terpegun melihat keindahan tugu peringatan yang masih kukuh walaupun sudah berusia lebih 40 tahun. Terdapat beberapa buah taman yang mewarnai tugu peringatan ini. Antaranya Taman Australia, Taman English, Taman Borneo, kawasan taman yang menempatkan plak-plak peringatan dan kawasan kolam serta pergola yang indah. Kesemuanya dijaga rapi untuk tatapan pelancong dalam dan luar negara. Tugu peringatan ini dibina sejak tahun 1963, dibaik pulih dengan kos lebih 1.2 juta ringgit. Ia dibuka kepada masyarakat umum dengan bayaran RM2 untuk warga negara dan RM10 untuk pelancong luar. Semasa Perang Dunia Kedua, tawanan perang, tentera Australia dan British dipenjarakan di Sadakan oleh tentera Jepun. Menjelang tahun 1945, tentera Jepun risau pihak bersekutu akan menyerang Borneo. Akhirnya 1,066 orang tentera dipindahkan melalui perjalanan maut sejauh 265 km ke barat. Lebih 1,000 tawanan perang meninggal dalam perjalanan tersebut. Hanya 6 orang yang terselamat dan pulang ke pangkuan keluarga. Tragis kan cerita di sebalik tugu peringatan ini? Akhir sekali, pengunjung boleh ke kawasan tinjau yang menyajikan pemandangan indah susunan rumah di lereng-lereng bukit. Kalau berkunjung ke Kundasang, jangan lupa singgahlah di Kundasang War Memorial. Masyarakat Kadazan Dusun amat popular dengan kemahiran membuat dan bermain alat muzik yang dipanggil sompoton. Salah seorang penduduk di sini yang amat mahir menghasilkan sompoton ialah Pak Cik Jumen. Walaupun telah di mamah usia, namun beliau masih gigih menghasilkan sompoton ditemani oleh cucu-cucu beliau. Tidak mudah untuk menghasilkan salah satu alat muzik yang menjadi identiti negeri di bawah bayu ini. Jika kurang kemahiran dan kurang ketelitian, maka sedik atau kod bunyi yang dihasilkan dari buluh runcing kurang sedap didengar. Asalnya, sompoton hanya memiliki 8 batang buluh yang disusun dan diikat pada labu air. Namun, Pak Cik Jumen telah mengubah suai sompoton ciptaannya dengan menambah menjadi 12 batang buluh yang boleh memainkan 14 kod lagu. Buluh akan dibalut dengan aluminium, digam dan dimasukkan ke dalam labu air yang siap dilubang. Setiap satu sompoton dijual pada harga RM100 dan boleh disiapkan dalam masa 3 hari sahaja. Sompoton boleh dimainkan secara perseorangan mahupun berkumpulan. Nak tahu sedap ke tak? Kita dengar Pak Cik Jumen bermain sompoton. Bagi yang ingin mendapatkan alat muzik sompoton, hubungi Pak Cik Jumen di talian 019 831 1182. Di sebelah malamnya pula, Ifa membawa saya menyertai Hari Keluarga Anjuran Komuniti Satu Malaysia Mukim Kundasang. Diadakan di Dewan Kundasang, majlis dimulakan dengan persembahan alat muzik bambu oleh kumpulan Lembah Bambu Kinabalu. Uniknya, kumpulan ini memainkan pelbagai jenis alat muzik yang 95% diperbuat daripada buluh dan dihasilkan sendiri oleh ahli kumpulan ini.
Majlis dimeriahkan lagi dengan acara tarian secara berpasangan oleh penduduk kampung yang hadir. Wah, meriah! Baik yang tua maupun yang muda, masing-masing menunjukkan kehebatan menari Sumazau berlatarkan lagu Tinggi-Tinggi Gunung Kinabalu. Kemudian bertukar pula ke tarian joget dan akhir sekali tarian bebas. Berperlu juga saya dan Ifah menari bersama penduduk kampung. Tapi apa pun seronok dan terhibur. Akhir sekali, tentulah penyampaian hadiah kepada penari terhebat malam itu. Iya ke? Cantik tak? Wah, cantiklah Ifah. Cantik macam awak. Kita Siapa? dah duduk. Okey Ifah. Ni besok ni kita nak pergi mana ni? Kita pergi tamu. Tamu? Wah, jam berapa tu? Jam 7. Jam 7. Dekat pasar tamu tu ada jual apa? Macam-macam. Ya, Ah. ada pakaian kan? Besok jam 7 lah. Okey. Jangan lupa tau. Ah. Lupa kunci. Bye. Okey. Nak teman tak? Ayah. Okey. Jaga diri baik-baik ya. Ah. Bye. Bye. Selesa juga nanti ni. Dapat tidur ni. Besok tak pergi pasar tamu lah aku. Lampu tak tutup pula. Okeylah, sekarang ni saya nak tidur. Selamat malam. Manalah Ifah ni? Janji pukul 7. Hai, what's wrong? Baru sebut nama sudah lambat. Yalah. Kenapa lambat ni? Tengoklah ngantuk lah. Ngantuk. Itulah, tidur lewat lagi. Orang suruh tidur sini tak nak. Ada orang. Aduh, orang pula. Ini kalau pasar tamu sudah tutup macam mana? Kamu tepul tu lah. Pandai jawab nanti tutup siap kamu. Jomlah, kita pergi. Walai Toko Homestay terletak dalam kampung Sinisian, Kundasang. Walai Toko dalam bahasa dusun bermaksud rumah kita. Pengunjung pasti merasai suasana seakan berada di rumah sendiri. Terdapat 80 orang peserta homestay di kampung ini. Pelbagai aktiviti juga disediakan yang termasuk dalam pakej homestay yang ditawarkan. Jadi, bagi yang ingin bermalam di Walai Toko Homestay, tempah awal di talian 011-860-2270 atau 088-888-166. Homestay ini salah satu daripada homestay yang terkemuka atau terkenal di Malaysia lah, dan dari segi pendapatan pun yang tertinggi di negeri Sabah. Dan pada sekarang ini cuma 2 kampung yang mempunyai homestay, yaitu di Sinisian dan Masilau. Tetapi kami berusaha untuk memperbanyakkan kawasan homestay. Sebagaimana yang saya katakan tadi, mungkin Kundasang mempunyai 19 buah kampung. Sekurang-kurangnya dalam masa terdekat ini kami akan coba mewujudkan homestay di 10 buah kampung di Kundasang. Satu lagi keunikan yang ada di Kundasang ialah pasar tamu. Lokasinya